Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua di sana ya? Pak Su harap semua sihat-sihat belaka ya. Baik, dalam kesempatan kali ini ya kita akan membincangkan tips ataupun cara-cara bagaimana kita nak meningkatkan harga diri ya atau disebut sebagai self esteem ya. Self esteem ya. Kalau di Indonesia disebut sebagai harga diri juga ya. Di Malaysia pun sebut harga diri ya. Baik, kalaulah ada orang nak beli mata kita kan. Mata kita dia nak beli sebelah ya. Dia nak bagi kita 1 juta, agak-agak kita nak jual tak ya? Ya. Agak-agak kita nak jual tak ya? Ramai kata tak nak masuk ya. Mata ni sangat berharga, sangat-sangat berharga. Itu harga mata. Ya, itu harga mata ya. Diri kita ni ya, daripada rambut sampai ke kaki ni, ke seluruh diri kita mempunyai harga yang sangat-sangat mahal ya. Jadi kita nak bincang ni bukanlah konsep harga dari sudut fisiologi ataupun fizikal ya. Tapi dari sudut aspek ya, psikologi ya. Apa yang dimaksudkan sebagai harga diri ya. Kita kadang-kadang ada dengar orang kata aku ni lemah lah matematik. Aku ni tak boleh lah ambil subjek ni. Aku tak boleh buat lah ni. Aku memang tak boleh jadi ketua. Aku memang tak boleh dapat A. Jadi banyak kita dengar keluhan-keluhan ya, rakan-rakan kita selalu mengungkapkan ya kenyataan-kenyataan yang negatif ya terhadap dirinya ya. Dan segala pemikiran, tingkah lakunya, ya, cara dia belajar, cara dia bekerja, cara dia interaksi dipengaruhi oleh konsep ya, yang dia bina tadi. Ya. Kalau dia kata, aku tak boleh. Ya. Aku memang tak boleh. Ya. So, apabila dia kata aku tak boleh itu maksudnya dia telah meletakkan satu konsep, ya, satu batasan dari segi kepercayaan terhadap dirinya. Ya. Ya. Jadi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan harga diri ini? Ya? Okey. So, kita tengok ya. Baik, kalau kita lihat dalam slide ni ya, harga diri ini dimaksudkan sebagai penilaian perasaan ya. Bagaimana seseorang itu membuat penilaian perasaan ya terhadap nilai ya, martabat ataupun maruah dirinya ya. Ya. Bagaimana dia menilai? Macam yang kita sebut tadi, aku tak pandai matematik. Ya. Aku tak boleh buat ni. Ya. Aku ni memang lemah. Jadi, itu bentuk penilaian ya, yang seseorang berikan kepada dirinya. Ya. Kemampuannya, kebolehannya, kemahirannya. Ya. Dan sejauh mana ia menyayangi atau menghormati hakikat dirinya. Setakat mana seseorang individu itu sayang ataupun suka ya, kepada dirinya dan juga menghormati dirinya. Ya. Dan semuanya itu ya, diekspresikan ya, dalam bentuk sama ada sikap, pemikiran ataupun tingkah laku. Jadi kadang-kadang bila dia bercakap dengan kita, kita dapat faham lah. Ya. Ataupun kalau dia bertingkah laku pun, kita dapat faham juga. Ya. Ataupun pertuturan ataupun tingkah lakunya tadi menggambarkan sikapnya, sikap terhadap dirinya. Ya. Sikap terhadap kebolehannya. Ya. Sikap terhadap potensinya. Ya. Dan sebagainya. Itu kita dapat memahami dan itu menggambarkan harga diri seseorang ataupun self-esteem seseorang itu. Ya. Jadi oleh kerana self-esteem ni merupakan sesuatu yang bukannya semalam begini, hari ini begitu, dia kekal. Ya. Dia kekal dalam satu jangka masa yang agak panjang. Ya. So oleh sebab tu ramai ahli-ahli psikologi mengatakan bahawa harga diri ini merupakan satu trait personality, ya, personality traits. Ya. Kerana apa? Kerana dia mempunyai sifat tekal dan juga stabil ya. Dia tekal dan stabil, maknanya enduring ya, dan juga stable ya. Jadi oleh kerana dia ada sifat-sifat itu maka dikatakan bahawa harga diri ini merupakan satu trait personality. Dan apabila dia sudah menjadi satu trait personality dalam diri kita dan kita bawa lah ke mana-mana. Kita katakan hari ini pakai baju warna apa, coklat kan. Besok kita pakai baju merah ke biru ke hijau ke, bendanya tetap sama juga. Ada juga ya. Kita berjumpa dengan kawan, kita berjumpa dengan guru, kita jumpa dengan pensyarah, kita jumpa dengan sama sajalah masyarakat, kita bawa benda yang sama. Kerana itu merupakan skrip, ya, skrip yang memang ada dalam diri kita dan kita bawa ke mana-mana kita pergi, sama ada kita pergi ke Jepun ke, pergi ke Amerika ke, benda tu ada. Oleh sebab itulah kita dapat melihat
bagaimana harga diri seseorang itu diterjemahkan, ya, mungkin dalam bentuk kebolehan ataupun dalam bentuk imej diri dia, ya, imej diri dia, ya, ataupun mungkin dalam bentuk potensi yang ditunjukkan, ya, dari masa ke masa, ataupun mungkin persepsi dia, bagaimana dia buat persepsi terhadap diri, terhadap orang lain dan juga terhadap lingkungan ataupun persekitaran dia, ya. Dan juga mungkin menggambarkan keyakinan, ya. Kalau kita lihat, ya, kadang-kadang ada bila kita buat presentation, group presentation, ya, kita kata, Mat, kau present dulu, Mat. Kan? Ya, aku tak boleh. Kau dulu lah. Bagi aku last lah. Itu menggambarkan harga diri dia, self esteem dia, mengenai presentation, ya, persembahan, kumpulan, ya. Ini berkaitan dengan apa? Keyakinan diri tadi, ya, keyakinan diri. Juga merupakan satu tabiat. So, apabila harga diri ini, ya, yang diterjemahkan dalam berbagai bentuk tadi, kekal dan kita kata kekal dan tekal tadi, ya. Kekal, tekal ataupun stabil. Ya. Kekal, tekal ataupun stabil tadi, maka dia akan membawa lah. Ya, sama ada di asrama ke, di kelas ke, di makmal ke, di padang bola ke, atau di tempat awam ke, dia akan bawa ke mana-mana harga diri ni, ya. Dia akan bawa ke mana-mana, ya. Okey. Jadi oleh sebab tu kita kena faham kenapakah seseorang itu mempunyai harga diri yang rendah, ya. Apa sebab dia? Apa punca dia jadi macam tu, ya. Kenapa seorang tu kata, saya boleh Pak Su, saya boleh, ya. Saya nak jadi leader, ya. Bagi saya peluang untuk beri pendapat. Tengok, itu menggambarkan harga diri yang tinggi, kan, ya. Yang ni saya boleh buat, insya-Allah, dia kata. Ya. Saya nak cuba. Kan? Itu menggambarkan harga diri, ya, kerana diterjemahkan dalam bentuk apa? Tingkah laku tadi, kan, ya, diekspresikan dalam bentuk tingkah laku, ya. Baik, kalau kita lihat di sini, antara punca harga diri menjadi rendah tadi ialah kurang perhatian, kasih sayang ataupun cara didikan yang keluarga yang mungkin salah ataupun mungkin tidak sempurna, ya. Ini pun punca utama, ya. Sebab apa? Harga diri ini dibentuk oleh ibu bapa, ya. Ibu bapa dan keluarga, ya, merupakan universiti pertama. Kan? Universiti pertama seseorang insan, seseorang manusia itu ialah keluarganya. Keluarga itu menjadi universiti yang pertama, ya. So dia dibentuk cara berfikir dia, ya, sikap dia, tabiat dia, kepercayaan dia, ya, semua dibentuk oleh keluarga. Jadi kalau katakan keluarga silap memberikan pendidikan kepada anak-anak tadi, ya, maka dia akan membesar dengan harga diri yang seperti itulah. Kalau katakan setiap kali buat salah, ya, kena marah, ya, kata kau ni memang tak pandai, kau ni memang macam-macam lah yang negatif-negatif tu, kan. Isu diulang-ulang, maka akhirnya anak tadi terimalah itu sebagai hakikat diri dia. Ya, dia memang tak pandai. Ataupun dia memang malas. Dia memang degil. Itu puncanya, ya. Baik, yang kedua kita katakan apabila dia anak-anak tadi membesar jadi kanak-kanak, jadi remaja apa semua, kan, dia suka melazimi apa dipanggil sebagai self talk, ya, yang negatif. Ya. Nak kata apa ni, self talk ni kata apa? Cakap Jawa apa cakap Jawa self talk ni, ya? Kata hati, ya. Kata hati, ya. Kata hati. Ya. Sentiasa cakap benda-benda yang negatif, ya. Aku tak boleh lah. Aku tak confident lah. Ya. Engkau buat. Kan? Dia sentiasa berulang-ulang benda tu, ya. Okey, ya. Dan yang ketiga kita tengok terperangkap dengan kepercayaan pemikiran kurang rasional, ya, ataupun negatif. Ya. Jadi kadang-kadang kita dalam pendidikan kita, dalam keluarga, rekan sebaya, sekarang ni dah media sosial sudah menjadi pengaruh yang besar, ya. Ya. Kadang-kadang secara tidak sedar, ya, kita terperangkap, ya, dengan kepercayaan ataupun pemikiran yang tidak rasional, ya. Dan kita percaya, ya. Dan kita percaya dan dia jadi sebahagian daripada kepercayaan kita. So kita bergerak atas kepercayaan itu, ya. Jadi ini pun jadi satu masalah juga, ya. Kalau kepercayaan rasional positif, itu okeylah, ya. Tapi kalau negatif, ya, kalau katakan apabila dia gagal dalam sesuatu perkara, umpamanya dalam satu subjek dan sebagainya, kursus dan sebagainya, umpamanya, dia kata aku ni memang bodoh lah, ya. Aku ni memang sampai bila pun tak boleh dapat A.
Ya, ya. Dia kata subjek ni susah. Subjek ni memang semua orang tak boleh dapat A. Ya. Dia kata semua orang susah nak dapat A. Hakikatnya bukan macam itu kan. Hakikatnya ada orang dapat A, dapat A minus, ada B, B plus dan sebagainya kan. Tapi dia kata semua orang tak boleh dapat. Ini kepercayaan yang tidak rasional. Ya. Dan yang keempat ialah terlalu fokus dengan kelemahan diri. Ya. Sebenarnya dalam diri kita ni ada kekuatan, ada kelemahan. Semua orang macam itu kan ya. Semua orang ada kekuatan dan ada kelemahan. Tapi orang yang ada harga diri yang rendah ni selalunya fokus pada benda-benda yang menggambarkan kelemahan diri. Umpamanya kalau macam tadi kita contoh nak buat presentation, dia kata, kau dulu kau ni. Aku kalau cakap ni nanti banyak silap lah. Dia kira banyak silap je. Yang banyak betul dia tak dia tak nak tunjukkan ya. Yang banyak silap dia. Jadi dia suka fokus pada benda-benda yang negatif. So kalau ini berulang-ulang, jadi dia satu kepercayaan, satu keyakinan. Itulah diri dia yang sebenar. Ya. Dan yang kelima ialah suka menyalahkan diri ataupun keadaan. So kadang-kadang bila dia mengalami sesuatu kegagalan, satu kesulitan, satu masalah, ya, dia suka salahkan diri dia dan juga keadaan. Dia kata ini sebab ni lah, sebab kawan-kawan ni lah saya jadi macam ni. Ya. Sebab cikgu lah, sebab mensyarah lah, sebab masyarakat lah saya jadi macam ni. Dia suka salahkan orang. Ya. Menyalahkan diri sendiri secara keterlaluan. Kita tak apa kalau kita nak salahkan diri kita, tak ada masalah. Tapi kalau kita selalu apa-apa benda pun kita salahkan diri kita secara keterlaluan, jadi kita nampak aspek-aspek yang negatif. Ya. Kita lupakan tadi aspek-aspek yang positif. Ya. Jadi saudara dan saudari yang saya muliakan, ya, kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang mempunyai harga diri atau self esteem yang rendah ni, ya, sangat mudah untuk kita kesan, ya. Dalam satu ceramah Pak Su dengan sekumpulan pelajar juga, ya, melalui Google Meet kan kita boleh tengok gambar kan, ya. So bila nak tanya soalan, Pak Su kata okey, on kan lah. unmute kan, ya. Jangan mute kan gambar. Pak Su nak tengok wajah ni. Ada yang kata boleh tak saya tanya soalan tanpa ada tanpa video re-on gitu. Bukanlah salah benda tu, ya. Menggambarkan apa? Menggambarkan dia tidak cukup yakin dengan diri dia. Kerana apa? Dia buat perbandingan, ya, suka buat perbandingan dengan orang lain. Itu pun masalah juga, ya. Jadi kalau katakan ada ciri-ciri yang negatif tu ada, ya, dalam diri kita, kita kena usahakanlah untuk bagaimana nak meningkatkan, ya, harga diri kita ni, ya. Dan kita cuba lihat sekarang ciri-ciri, ya, harga diri yang tinggi, ya. Antaranya kalau orang itu mempunyai harga diri yang tinggi atau self esteem yang tinggi, ya, pertama dia sangat positif terhadap diri orang lain dan dunianya. Ya. So, satu positif, ya. Apa benda pun dia lihat secara positif, ya. Kalau katakan dia gagal satu subjek pun, dia lihat aspek positifnya. Dia kata, oh, aku gagal subjek ni mungkin kerana aku kurang buat latihan. Aku tak banyak buat ulang kaji. So dia positif lah. Dia tak terus kata subjek ni memang susah, cikgu ni memang teruk mengajar, bersyarah ni memang teruk mengajar. Dia tak terus negatif, dia lihat secara positif, ya. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kita tengok orang yang harga diri tinggi ni selalunya dia yakin dengan kebolehan diri untuk berjaya. So dia yakin dengan kebolehannya. Keyakinan ni ada kaitan dengan harga diri tadi, ya. So kalau orang harga diri dia tinggi, positif pula tu, ya, selalunya dia lebih yakin berbanding dengan orang yang harga dirinya rendah tadi, ya. Okey. Yang ketiga, menyayangi dan menghormati diri dan orang lain. Itu sifat, ya. Menyayangi, menghormati dan orang lain, diri dan orang lain, ya. Dan juga persekitaran lah, ya. Ini orang yang harga diri tinggi, ya. Dan yang keempat ialah bersedia menerima perubahan. Ini satu ciri yang penting. Orang kalau harga diri dia rendah, ya, kita cadangkan apa-apa perubahan, dia susah nak terima. Ya? Dia susah nak terima. Pasal apa? Dia takut gagal. Ya? Dia takut gagal. Dia takut dia buat silap banyak. Ketakutan tu ada. Tapi kalau orang harga diri tinggi, dia akan cuba. Dia kata, okey, mungkin cara ni baik. Kan? Pak Su kata, belajarlah dengan cara SQRR. Pak Su ni kata, korang belajarlah dengan cara SQRR ni, teknik yang Pak Su perkenalkan ni. Kalau orang harga diri kata, oh, iya ke Pak Su? Cuba yang Pak Su explain apa dia SQRR ni? Oh, iya ke?
Bagus juga ni ya, kita cuba buat cara yang baru ni. Itu orang yang harga diri tinggi ya. Dan yang kelima ialah dia enjoy, dia happy kalau membuat perhubungan online, dia tak ada masalah ya. Kalau dia jumpa orang yang tak pernah dijumpa pun, dia mudah nak mulakan perbicaraan ya. Dia tak kekok, dia ada confident ya. Apalagi kalau nak bercakap di halayak ramai, dia pun confident, dia suka ya. Dan orang yang ciri yang ke-6 ni ya, mereka ni selalu buat keputusan berasaskan nilai ya. Buat keputusan berasaskan nilai. Kalau orang harga diri rendah, dia buat keputusan berasaskan emosi, perasaan. Itu bezanya ya. Membuat keputusan, decision ya, berasaskan nilai. Dan yang ketujuh ialah, ini penting ya, be yourself. So, orang yang harga diri tinggi, dia selalunya dia tak nak pakai topeng. Dia kata, inilah aku ya. Aku di rumah ke, aku di asrama ke, aku di kelas ke, aku di kuliah ke, aku di padang, inilah aku. Ya. Inilah aku yang sebenarnya ya. Dia tak ada nak topeng-topeng diri dia ya. Nak kejap pakai topeng A, kejap dapat B, kejap C. Dia tak mau macam tu. Dia kerana apa? Selalu harga diri ni dikaitkan dengan keyakinan diri. Dia ada keyakinan diri. Dia yakin dengan dirinya, kebolehannya ya, dan sebagainya ya. Okey. Jadi saudara-saudari yang saya muliakan ya, kalau kita perhatikan tadi kan ya, beberapa ciri-ciri harga diri yang tinggi ya, self esteem yang tinggi ya, dan salah satu apa dipanggil features yang unik ya bagi orang yang ada self tinggi ialah keyakinan diri ya. Itu satu trait yang mudah untuk kita kenal pasti orang yang ada self confidence yang tinggi ya. So untuk kita menjadi orang yang berjaya sama ada dalam akademik, dalam kerjaya, dalam kehidupan ya, kita perlu ada keyakinan diri ya. Maksudnya kita yakin dengan kebolehan diri kita ya. Bukan overconfident ya. Overconfident itu masalah lain. Maksudnya kita yakin ya. Kita yakin kalau kita diberikan satu perkara, satu tugas dan sebagainya, kita yakin kita boleh buat ya. Macam mana nak buat ni? Saya pun tak tahu maksud, tapi saya akan cuba cari. Kita cari dekat Google lah, cari kat ni, cari macam-macam lah buat pun ni, tanya orang tu. Maksudnya dia boleh, dia yakin nak buat. Itu salah satu ciri yang penting ya. Yang kedua tadi kita kata kesediaan untuk menerima perubahan. Dan of course lah positive thinking. Ya. So kalau kita fikir 3 perkara ni cukup lah. Satu, positif. Yang kedua, bersedia untuk menerima perubahan. Yang ketiga, yakin. So kalau kita ingat 3 ciri ni pun sudah cukup baik ya untuk menggambarkan seseorang yang punya harga diri yang tinggi ya. Baik, sekarang kita cuba lihat pula ya. Apakah kepentingan ya harga diri ini dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, ahli-ahli psikologi mengatakan bahawa harga diri atau self esteem ni ya, yang tinggi ataupun yang positif ni adalah syarat penting dalam kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup ya. Nah, untuk hidup bahagia kita kena ada harga diri yang tinggi ya. Sebab kalau kita tak ada harga diri yang tinggi, kita tak boleh nak memenuhi banyak perkara dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar, kita susah nak berjaya. Kalau kita berniaga, kita pun susah nak berjaya. Kalau kita nak berkomunikasi pun, kita tak boleh nak berkomunikasi dengan berkesan kan. Jadi macam mana kita nak bahagia hidup kita? Ini satu ya. Yang kedua, penting kerana harga diri ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian atau kemajuan diri. Kalau kita tengok dalam hierarki teori motivasi Maslow ya, harga diri diletak pada hierarki yang keempat. Hierarki yang kelima tu kesempurnaan diri ya, self actualization. Yang keempat ya. Jadi Maslow sendiri mengatakan kalau kita nak bermotivasi, salah satu faktornya ialah memenuhi harga diri. Rasa untuk dihormati ya. Rasa untuk mempunyai nilai martabat, maruah diri. Itu keperluan untuk memenuhi itu semua, itu sebagai satu sumber motivasi yang penting menurut Maslow ya. Okay. Yang ketiga, untuk membentuk personality. Memang tadi kita dah katakan di awal bahawa harga diri atau self esteem ini merupakan trait personality ya. Trait personality yang dalam diri kita ni banyak macam-macam ya. So salah satunya ialah harga diri ya. Harga diri. So kalau orang tu punya harga diri yang tinggi dan positif, so dia akan lebih mudah menjadi seorang yang hebat lah. Punya personality yang hebat ya. Personality juara okay. Ataupun kita kata personality super. Baik, yang keempat ialah motivasi. Ini ada kaitan dengan tadi yang Maslow katalah ya. Jadi harga diri ni satu keperluan ya, dalam kehidupan manusia. So untuk memenuhi keperluan tu dia akan jadi satu force ataupun satu daya
satu kuasa ya yang menggerakkan kita untuk menjadi orang yang hebat tadi ya. Motivasi, tanggungjawab, komitmen ni sebab berkaitan dengan apa nama ni, internal punya apa nama ni, intrinsic motivation ya. Baik, kemudian jalingan hubungan yang mesra. Kalau orang yang ada motivasi ataupun kita kata harga diri yang tinggi tadi, dia senang untuk menjalinkan hubungan dengan kawan, dengan guru, dengan siapa-siapa saja yang temui ya. Dia positif ya. Itu satu. Yang keenam ialah kesihatan mental dan emosi. Baik. Ada kajian menunjukkan bahawa orang-orang yang cenderung ya untuk mengalami kebimbangan ya, anxiety ataupun depression ya, ada kaitan dengan harga diri atau self esteem yang rendah ya. Semakin rendah ataupun semakin turun ya self esteem atau harga diri seseorang itu, maka semakin terdedah dia kepada anxiety, kebimbangan ya, ataupun kecemasan dan juga depression ya, kemurungan. Jadi itulah kalau kita nak jadi orang yang bebas daripada kebimbangan dan juga kemurungan tadi, kita kena tingkatkanlah harga diri kita ya. Okey. Baik, saudara-saudari yang saya muliakan ya. Kita lihat tadi bagaimana pentingnya ya harga diri dalam kehidupan seseorang ya. Sama ada kehidupan peribadi kita ya, kehidupan kita sebagai seorang pelajar, kehidupan kita sebagai seorang, kalau kita berkerjaya nanti sebagai seorang yang ada kerjaya, kalau kita ada keluarga nanti sebagai seorang ahli keluarga, sebagai seorang suami, isteri dan sebagainya lah, sebagai ahli pemimpin ya. So sangat penting ya. Kerana harga diri itu menggambarkan nilai. Kan? Kalau Pak Su ada duit RM1 ya. Duit RM1 sekarang Pak Su boleh beli apa? Kan? Kalau dekat Shah Alam ni kan nak beli cempedak goreng kan ya. RM1 dapat berapa? Tak dapat RM1 dapat sebiji je, kecil je. Ya. Itu nilai RM1. Tapi kalau Pak Su ada RM1 masa Pak Su kecil-kecil dulu sekolah rendah, beli 5 sen tu pun ada harga nak beli kuih tu. Kalau RM1, kenyang lah. Ya. Itu nilai. Jadi harga diri ni berkaitan dengan nilai diri kita. Ya. Nilai diri kita. Nilai kehidupan ya. Bukan nilai dalam bentuk wang ringgit dan sebagainya. Nilai kehidupan. Ya. Nilai kehidupan kita ni dicorakkan oleh harga diri kita. Ya. Baik, sekarang masalahnya bagaimana kita nak mengukur harga diri kita ni. Harga diri kita ni ada yang rendah, mungkin ada yang sederhana, ada yang tinggi kan ya. Macam mana kita nak ukur? Pak Su cuba Pak Su tengok muka saya ni. Nampaklah muka awak ni handsome, muka awak cantik, itu je lah. Tapi Pak Su tak tahu lagi ya. Selagi awak tak bercakap dengan Pak Su, tak bercakap, tak bersembang semua, Pak Su tak boleh nak kesan. Tapi kalau Pak Su dapat berkenalan ya, bercakap dan sebagainya, tengok apa awak buat semua, kita dah boleh agak lah. Dia ni harga self esteemnya tinggi. Ya, kalau kita ada skala 0 sampai 10, kita kata ini 9 ni. 9 ya. Baik. Tapi kita ada beberapa cara ya. Kita ada beberapa cara yang kita boleh gunakan untuk mengukur harga diri ya, secara lebih saintifik ya. Misalnya kita boleh gunakan ujian-ujian ya. Anda boleh pergi ke Google ya, Anda type saja free online self esteem test, free online self esteem test ya. Carilah, keluarlah macam-macam ya. Ada macam-macam ya. So Pak Su nak tunjukkan salah satu lah ya. Pak Su dah tengok ada beberapa, dekat 5-6 dah Pak Su dah cuba, dan salah satu yang Pak Su rasa menarik ya, dengan soalan-soalan yang statement yang mudah untuk dipahami kan, dan kita senang nak jawab ya, ialah yang ni lah ya. Yang Pak Su tunjukkan ni ya. riseselfesteem.com ni. Anda pergi buka dan anda cuba ambil ya. Lepas ni boleh ambil ya. Semua orang kena ambil. Semua orang ambil dan tahu setakat mana dia punya tahap apa self-esteem dia. Baik, kita tengok sebagai contoh. Ni contoh kat tengok ni ya. Orang ni dia punya self-esteem dia tinggi ni. Dia punya skor 189. 189 dia kata, therefore dia kata and you therefore have a very high self-esteem. Tinggilah 189 ya. Masuk dalam kumpulan 99 peratus. Tinggi ya.
Jadi kalau tinggi, dia akan bagi keterangan kat situ. Ya. Ya. Dan selalunya keterangan tu dikaitkan juga dengan self confidence. Ya. Macam Pak Su tadi lah. Self esteem dengan self confidence ni dia adik-beradik. Ya, kita kata adik-beradik kembar lah. Ya. Kalau kita cakap pasal self esteem, kita kena cakap pasal self confidence. Kalau kita cakap pasal self confidence, kita kena cakap pasal self esteem juga. Dia jadi kembar. Ya. Dia tak boleh dipisahkan. Ya. Itu salah satu karakteristik lah. Ya. Jadi anda boleh cuba ambil. Ya. Okey. Baik, tadi kita telah lihat macam mana cara nak ambil dan Pak Su harap sangatlah ya, anda semua jangan lupa ya. Lepas ni tolong ambil mana-mana ujian dan simpan. Skor dia berapa. Nanti lepas katakan 3 tahun ke apa ke atau tahun depan ke, cuba ambil lagi sekali, tengok skor macam mana ya. Tapi kalau kita nak tolong kawan-kawan kita, kita minta dia ambil ujian ni dulu ya. Lepas tu baru senang kita nak bincang dengan dia kan ya. Baiklah. Dalam bahagian akhir ni Pak Su nak bincangkan pula tentang tips ya, bagaimana kita nak meningkatkan harga diri ya. Bagaimana kita nak meningkatkan harga diri. Apa cara-cara yang kita kata praktikal lah ya. Macam mana kita nak meningkatkan self esteem kita ya. Okey. Baik, kita boleh lakukan beberapa cara ya atau beberapa teknik ya. Yang pertama sekali ialah kita cuba kenal pasti ya. Ya. Apakah kepercayaan negatif yang menjadi halangan untuk kita memajukan diri kita? Ya? Apa dia? Cuba kenal pasti. Ya? Kepercayaan negatif yang menjadi pegangan kita, yang kita yakini terhadap diri kita. Ya? Umpamanya kalau biasanya kadang-kadang dulu masa Pak Su jadi kaunselor kan, pelajar kata, Pak Su, subjek ni killing subjek. Kenapa awak kata macam tu? Dia kata, senior kata, memang subjek ni killing subjek dia. Ramai yang gagal dia. So, bila senior kata ramai gagal, dia pun percaya bahawa subjek ni lah susah. Adakah itu realistik? Kan? Kalau kita kata subjek itu susah, kenapa ada orang dapat A? Kenapa orang dapat B+? Ada? Kenapa orang dapat B-? Kenapa B? Ya, tak adalah semua orang dapat D atau E je kan? Kenapa macam itu kan? Jadi kita kata bukan subjek tu. Subjek tu subjek lah. Dia neutral. Ya? Susah tak susah tu bergantung pada kita. Ya? Kalau katakan Pak Su, kereta Pak Su rosak ni sebagai analogi. Ya? Pak Su nak baiki sendiri tak boleh. Jadi Pak Su kata, memang susah betul lah nak betulkan kereta ni. Enjin kereta ni. Leceh betul lah. Kenapa kita kata susah? Sebab kita tidak ada kemahiran. Cuba kita ada kemahiran. Senang je benda tu. Jadi susah tu berkaitan dengan diri kita. Okay, jadi kalau kita ada kepercayaan yang negatif, kita cuba cabar. Ya. Kerana kepercayaan yang negatif ni, dia tertanam dalam subconscious mind kita. Ya. Minda separa sedar. Ya. Minda separa sedar. Sebab itulah kita, apa-apa yang kita buat ni, tindakan-tindakan kita adalah berasaskan skrip yang ada dalam minda separa sedar, subconscious mind. Yang itu nak kena ubah. Ya. Okay. Yang kedua kita boleh, ini berkaitan dengan yang pertama tadi lah ya. Kita boleh buat mind programming. Ya. Programkan minda kita balik. Maksudnya apa? Kalau dalam skrip tadi contohnya, dalam skrip tadi kata apa? Senior kata subjek ni ramai yang gagal. Jadi subjek ni susah. Ya, killing subjek. Itu dia punya skrip. So dan dipercayai. Ya. So macam mana kita nak programkan balik. Ya. Okay. Kalau kita kata subjek ni senang, mungkin anda tak boleh terima kan. Ya. Sebab kontra sangat. Okay. Mungkin anda boleh kata, mungkin. Tadi anda kata subjek ni susah kan. Anda tukar kepada umpamanya. Mungkin subjek ini susah. Bagi setengah orang. Tidak bagi setengah yang lain. So kita dah lebih positif kan. Bagi setengah orang. Bagi setengah orang yang malas buat latihan, tak fokus masa cikgu atau pensyarah mengajar, umpamanya kan. Ya? So, dia rasa susah lah. Tidak banyak buat latihan umpamanya. Dia banyak buat kesilapan, jadi dia rasa susah. Bagi sebagian lain tadi, dia rajin itu, ni, macam-macam buat tadi, macam-macam dia buat, mungkin dia jadi senang benda tu. Jadi, kita sudah, mengubah dia punya status tadi. Mula kita kata, subjek ni susah, killing subjek, ramai gagal. Ya? So, kita ubah sedikit. Ya, lembut sikit, positif sikit. Kita kata, mungkin susah bagi sebagian orang, mungkin tidak bagi sebagian orang lain. Kita kata, ya. Kalau kita kata, subjek ni senang kacang aja, kita pun mungkin
tak realistik lah nak kita kata macam itulah, sebab kita tak belajar lagi kan. Jadi kita ubah sikit. So bila kita dah start belajar, 1-2 kali kuliah dah jalan, kita okey je ni kan. Ya? Kalau aku lebih fokus, lebih prepare sebelum kuliah, sebelum kelas, mungkin aku lebih faham. So kita dah positif. Ini kita kata kita programkan balik minda kita. Baik, yang ketiga kita belajar untuk menjadi lebih assertive. Orang-orang yang harga diri rendah, biasanya mereka ni dalam kelompok pasif. Pasif, agresif ataupun submisif. Kalau submisif tu mana dia ikut je apa orang buat. Orang kata susah, dia kata susah. Orang kata tak boleh buat, dia kata tak boleh buat. Dia ikut je. Ataupun pasif tak nak buat. Tengok je. Ini orang-orang yang self esteem rendah. So kita nak tukar menjadi assertive. Assertive maksudnya apa? Tegas diri. Tegas diri. Kita kena ada pendirian kita. Kita boleh zahirkan pendirian kita dalam keadaan kita tidak mengecilkan hati orang lain lah. Itu maksudnya assertive. Kita ada, ini Pak Sutuli kata kan, principle centered person. Kita jadi seorang yang ada prinsip. Kalau kita kata tak nak lah. Jangan kita kata lah, minta maaf lah, aku tak nak pergi. Tegas. Jadi itu dikatakan belajar menjadi lebih assertive. Dan yang seterusnya ialah lakukan perubahan diri walaupun dengan perkara yang kecil. Kadang-kadang yang kita susah kita nak tingkatkan pencapaian kita, kecemburuan kita kerana kita tak nak buat perubahan. Kadang-kadang bukan payah sangat. Dulu kita buat nota kan, contohlah kita buat nota dulu kan pakai kertas A4 tu terlipat dulu. Kan? Sekarang Pak Su ajar banyak atau cikgu ajar, pensyarah ajar, kita gunalah mind mapping punya. Bukanlah susah sangat. Benda tu ubah dari segi kaedah saja. Isi je dalam bentuk mind mapping. Buatlah perubahan-perubahan kecil dalam hidup dia. Kalau katakan kita tak confident nak buat presentation, so kita cari kawan-kawan kita buat presentation dengan kawan-kawan kita dulu. Kita berlatih dengan kawan-kawan kita dulu. Buat sikit-sikit. Lama-lama kita kata, okey ni. Dulu buat 10 kesilapan. Sekarang bila dah cuba-cuba, 4 kali silap. Cuba. 1 kali je silap. Kira dah okey lah tu. Buat perubahan kecil. Dan insyaAllah lepas tu kita akan buat perubahan yang lebih besar. Apa dia kata kat sini? When you change your attitude, you change your life. Itulah dia. Dan yang seterusnya, hargai dan puji kelebihan dan kejayaan. Ada setengah orang ni dia tak nak. Kalau kita ada apa-apa kejayaan, walaupun kecil mana pun, kita orang tak nak puji, kita puji diri sendiri. Kan aku hebat aku ni tak sangka aku boleh buat benda ni. Dulu masa pensyarah ataupun cikgu bagi assignment ni, aku rasa macam blur lah. Tak ada apa-apa pun. Memang susah lah. Tak nampak jalan. Sekarang boleh pula ni. Dapat B+. Ataupun dapat A- pula. Puji. Kerana apa? Bila kita buat menerima keadaan diri kita, terimalah. Itu kita akan menggalakkan positivity. Bila kita menjadi lebih positif, itu lebih baiklah. Baik, seterusnya libatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Kenapa dia boleh membantu kita menikahkan diri bila kita terlibat dengan kerja-kerja kesukarelawanan ni? Kalau kita menjadi dekat sekolah kan, kita jadi pembimbing rakan sebaya. Kan? Kalau kat universiti jadi peer counselor. Kalau kita dekat masyarakat, kita jadi social activist. Aktivis sosial, aktivis masyarakat. Kita buat banyak kerja-kerja kebajikan. So bila kita banyak buat kerja-kerja kesukarelawan ni, kita tolong orang sebagainya, baru kita nampak. Semalam pas tu tengok satu video klip dekat Indonesia, orang tu lahir tanpa tangan. Tak ada tangan ni, dua-dua tangan ni tak ada. Memang tak ada, tapi kaki sempurna. Dan dia pernah mengambil keputusan nak bunuh diri. Tapi ialah dengan bantuan cikgu, dengan kawan-kawan, ibu bapa, masyarakat sekitar jiran-jiran, akhirnya dia sekarang ada satu bakat, dia boleh main gitar. Boleh menyanyi dan main gitar menggunakan kaki. Nampak tak? Jadi kalau kadang-kadang kita buat kerja-kerja macam, kita jumpa orang macam ni. Kita kata, tak ada tangan pun boleh main gitar. Boleh menyanyi kita. So kita pun dapat. Kita kata, aku ni ada 2 tangan, 2 kaki. Otak pula okey pula tu. Jadi kita mungkin lebih boleh mencipta kejayaan yang lebih besar mungkin daripada
kawan kita tadi kan. Dan yang seterusnya ialah tingkatkan kecergasan melalui senaman. Ini sangat-sangat penting ni ya. Kadang-kadang kita merasa lemah, lesu, tak bermaya, tak boleh fikir benda-benda yang serius ya. Bukan sebab apa ya, sebab kadang-kadang kita tidak tak ada physical fitness. So kita nak tingkatkan kita punya physical fitness dengan mental fitness dengan senaman. Tolong ya. Sekurang-kurangnya kita senam dalam seminggu tu, turunlah dalam seminggu 3 kali pun dah okey ya. Antara setengah jam hingga 1 jam. Apa-apalah yang dia suka, anda nak main futsal ke, nak jogging, nak badminton ke, nak apakah, bola jaring ke, tak kisah. Janji anda bersenam, kalau ada dengan kawan-kawan pun bagus ya, dan berpeluh ya. Kerana apa? Bila kita bersenam, kita dapat happy hormone. Ya, sistem badan kita akan merembeskan endorfin ya, dopamine dan juga serotonin. Serotonin ini ialah memang hormon yang paling besar pengaruhnya, dia happy hormone ya. So kita akan jadi lebih tenang ya, lebih seronok, lebih gembira, dan ini akan menjadikan kita lebih positif terhadap diri kita dan juga orang lain ya. Baik, kalau kita lihat kata-kata sabda Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaat bagi orang lain ya. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang-orang yang paling banyak memberi manfaat ataupun kebaikan kepada orang lain ya. Jadi saudara dan saudari yang saya muliakan ya, begitulah yang boleh kita lihat ya, bagaimana self esteem ataupun harga diri ini mempunyai pengaruh yang besar ya dalam kehidupan seseorang ya. Baik, katakan orang itu mempunyai self esteem yang rendah pada satu tahap kehidupan dia ya, pada remaja. Boleh tak kita ubah dia? Ya. Jawabnya boleh. Ya. Umpamanya kalau orang itu dulu penakut, dia takut, boleh tak kita ubah jadi berani? Boleh. Orang itu dulu tak yakin, nak berucap di hadapan ramai, boleh tak kita train dia dan sebagainya, dia jadi yakin? Boleh. Orang tu dulu lemah dalam matematik umpamanya, boleh tak dia kata matematik ni susah? Dulu ada seorang anak lah ya, dia kata, abah matematik ni susah abah. Adik tak boleh buat, adik tak nak buat. Dia kata matematik ni susah, adik tak boleh buat dan adik tak nak buat. Itu dia punya perkara yang diyakini tentang matematik. Boleh tak kita ubah? Boleh tak ubah? Boleh. Mula-mula kita kena ubah di segi konsep dia dulu. So kita tukar sikit. Tadi kita kata tadi programming kan. Dia kata matematik susah, saya tak boleh buat, saya tak nak buat. Itu dia punya skrip asal dia. So kita ubahlah. Kita buat reframing, kita reframe. Dia kata, okey, mungkin matematik susah. Ya. Adik bukan tak boleh buat, adik belum boleh buat. Lain kan? Adik bukan tak boleh buat, adik belum boleh buat. Mungkin kalau adik buat banyak latihan, besok adik boleh. Ataupun mungkin minggu depan boleh. Ataupun mungkin bulan depan boleh. Nampak tak? So, maksudnya, harga diri kita, self esteem kita ni boleh kita ubah. So, adalah penting bagi kita sebagai seorang pembimbing rakan sebaya ke, kaunselor, peer kaunselor ke, atau siapa-siapa sajalah ya. Kalau kita sebagai seorang di tempat kerja pun nanti ya, kita boleh tolong kawan-kawan kita ya. Kita kena pasti apa masalahnya. Kalau masalah berkaitan ini, kita boleh tolong dengan cara-cara yang Pak Sud terangkan tadi lah ya. Mungkin kita kena pasti. Kalau cara B ni sesuai untuk dia, kita gunakan cara B. Kalau katakan cara D ni lebih sesuai untuk si Mat ni, kita dengan cara D lah. Jadi kita boleh bantu mereka. So apabila mereka buat perubahan dalam diri mereka segi harga diri, maka insyaAllah dia akan memudahkan kita untuk lebih berjaya pada masa akan datang. Ya. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.